Saya teringat satu quote Express Indonesia ni kata, dia nak cari teman lelaki, dia kata nak cari teman lelaki yang suka camping. Kerana apa? Dia kata waktu camping ni akan penat dan akan mencabar emosi. Kalau dia marah-marah, maksudnya he's not the one. Betul ke pakcik? Dia akan timbul stres juga kalau kata ni tak boleh, tu tak boleh. Betul. Bila pakcik upload lah di media sosial, ramai cakap baik bawa rumah, baik chalet, buat ni. Nak faham atau tidak, semuanya dalam Senang Faham minggu ini. Okey, bertemu kembali untuk Senang Faham minggu ini. Selalunya hujung minggu ni kita nak healing lah bahasa orang sekarang kan. Dah puas bercakap dengan orang, nak berbicara dengan alam. Itu tema ataupun topik besar kita, berbicara dengan alam, ataupun bahasa mudah, bahasa generasi sekarang, healing sampai pagi, tak balik-balik. Itu contoh dia. Saya hari ni bawa anda ke studio bersama dengan Encik Nur Hisham Razali, pensyarah keusahawanan ataupun famous kita panggil Pakcik lah. Ini kalau lalu FYP, anda semua di TikTok ke mana-mana ni memang pelik lah, tak kenal. Pakcik, apa khabar? Baik, Alhamdulillah sihat. Saya bawa topik besar ni, berbicara dengan alam ataupun healing. Dan asas kepada berbicara dengan alam tadi tu, kita ada camping, kita ada piknik, kita ada glamping. Macam-macam istilah dah menjadi trend sekarang. 2-3 tahun kebelakangan ni. Okey, saya nak mulakan isu pertama ini. Ataupun topik kita kita faham ini, asas camping, glamping, dan ada beza juga dengan piknik ini ataupun berkelah ni. Sebenarnya orang kata makna dia sebenarnya sama je semuanya. Dia bermula dengan camping tu macam mana kita nak survival dengan alam. Kita nak, bukan saja kita nak berkomunikasi, tapi kita nak bermesra, menghirup udara dan sebagainya, menikmati keindahan alam. Kita tahu kan dekat bandar ni hirup pikuk ni yang menyebabkan kita rasa stres mungkin, dan nak bernafas pun nafas exhaust punya kan? Kita nak bau-bau alam tu. Jadi sebenarnya camping ni asasnya ada kemah cukup, tempat berteduh. Tapi orang kata kebanyakan kita nak bawa family, kita nak lebih selesa. Jadi sekarang revolusi camping tu dah ada sedikit pembaharuan dan perkembangan tu, Hafiz. Jadi kita ada start bawa kemah, bawa tempat masak dia yang lebih bagus. Dan itu orang kata mengikut keberadaan kita lah. Kalau kita ada dan kita rasa nak custom kita punya kemah tu menjadi ada ropa-ropa dan sebagainya, kita boleh menterjemahkan bilik kita atau rumah kita ke alam tu. Jadi kita ibarat kita buka je selimut kita atau buka mata dekat rumah kita, kita nampak alam macam tu. Jadi itulah konsep camping yang menjadi orang kata glamping pula. Tapi asas camping sebenarnya tujuan dia kita sebenarnya nak bermesra dengan alam, membawa sekalian kawan-kawan ke family ke sama-sama dengan tujuan bukan untuk release tension, bukan, tapi kita nak mencipta memori kehidupan. Cipta memori mencipta memori. Okey. Sebab sekarang kita tengok ada dah jadi macam trend. Katakan hujung minggu sekarang ni ramai dah pergi cari. Kadang-kadang dekat area Lembah Kelang dah banyak. Ulu Kelang ada, dekat Langat ada. Semua tempat ni dekat dengan KL lah sebagai contoh kan. Okey, tapi kita nak tahu juga asas ataupun basic manners lah yang perlu kita buat. Sebab sekarang ni dah jadi trend, dah jadi viral, kadang-kadang akan wujud masalah. Sebelum kita pergi kepada masalah tu, saya nak Pakcik remind jugalah ataupun kongsikan dengan kita asas-asas untuk kita nak melibatkan diri ataupun terlibatkan diri dalam glamping ke camping semuanya. Orang kata nak menceburkan diri ni kita kena ada satu ilmu lah sebenarnya, ilmu untuk kita mentafsir atau kita nak meneroka dulu. Kita survey, tengok orang punya review ataupun testimoni tempat tu macam mana. Mungkin tempat tu tak berapa sesuai untuk perkelahan ataupun perkemahan untuk keluarga sebab tandas jauh, kawasan berlecak, tanah runtuh. Kita kena ada ilmu untuk mengkaji, bukan kita main redah survival macam tu, bukan. Kan healing sampai hilang. Healing bukan sampai pagi, healing tak hilang terus. Jadi satunya kita kena ada minat dan kita kena study sikit lah. Bila kita ada kepercayaan baru kita letakkan planning kita atau perancangan kita baru pergi. Jadi pergi tu dengan sebenarnya selai sepinggang pun boleh juga kan. Tapi adalah bawa kemah dan juga bawa aksesori-aksesori yang ada baju dan sebagainya. Simple je. Tak ada ramai orang kata pakcik bawa lori ke. Sebenarnya tak ada. Kita bawa yang basic. Sebenarnya bawa benda-benda yang asas macam mi segera pun dah okey dah. Tapi kebanyakan orang sekarang diorang dunia content, dunia content creator. Diorang rasa macam benda ni perlu dikongsikan supaya
menjadi satu memori untuk orang semua. Dia mencipta komuniti. Jadi bila ada komuniti semua minat yang sama, jadi mereka suka antara satu sama lain. Tapi pakcik, sejarah pakcik lah, atau pengalaman pakcik lah, berjumpa dengan semua camper-camper orang panggil kan, kebanyakannya mempunyai disiplin yang tinggi dari aspek kebersihan. Satu pujian. Pujian itu. Yang mungkin lah, mungkin yang ada sikit ketelanjuran mereka tu mungkin sampah tak jaga, bukan daripada camper. Sebab mereka ni banyakkan orang yang camping ni orang yang jiwa dia tenang. Sebenarnya bukan jiwa yang stres tau. Jiwa yang tenang, dia anggap dia akan bawa family, bawa keluarga dia untuk sama-sama merasai rumah akrab tu. Dalam kemah tu selalu dalam rumah, kau bilik ni, mak dengan ayah bilik ni, anak bilik ni. Tapi dalam kemah tu satu kemah. Jadi sebenarnya kita akan rasa lebih akrab. Itu dia sebenarnya dia punya, tanpa ada gangguan lain. Masak sama-sama. Jadi disiplin untuk basuh, okey, dia ni basuh pinggan, dia ni jaga ni. Bila membuat kerja dalam satu kerjasama tu, sebenarnya dia akan mengharmonikan keluarga. Dan hidup pun berjiran. Sebenarnya kita ada jiran camper yang lain. Betul. Jadi kita kena ada satu toleransi. Banyak sebenarnya Nilam Murni yang dapat tu, Hafiz. Selalu kita duduk kan, jiran pun tak bertegur kan. Betul. Kali ni kita tengok orang sebelah sama-sama minat, mungkin kita boleh komunikasi. Awak macam mana? Cantiknya awak punya tempat. Jadi bertukar pengalaman. Jadi pakcik yang baru sebenarnya dalam dunia camping ni, pakcik membawa satu, orang kata, membawa minat pakcik ni untuk semua orang tahu, bukan untuk glamour tau, Hafiz. Untuk pakcik nak kumpul ke komuniti yang sama. Komuniti yang sama. Lantas mereka ni semua akan, kita orang kata, bukan racun-racun, tapi berkongsi, macam ni, macam ni, nak masak macam ni dan sebagainya. Bukannya camping saja, menu masak pun sebenarnya boleh dibincangkan. Cakap pasal disiplin tinggi, jiwa yang tenang. Saya nak, sebelum kita move forward lagi dalam topik ni, saya teringat satu quote actress Indonesia ni kata, dia nak cari teman lelaki, dia kata nak cari teman lelaki yang suka camping. Kerana apa? Dia kata waktu camping ni akan penat dan akan mencabar emosi. Kalau dia marah-marah, maksudnya he's not the one. Betul ke pakcik? Dia akan timbul stres juga kalau kata ni tak boleh, itu tak boleh. Betul. Bila pakcik upload lah di media sosial, ramai cakap baik bawa rumah, baik sewa chalet, baik beli duduk kat hotel ataupun homestay. Sebenarnya kan dia satu benda iaitu menguji kesabaran. Kita nak bangunkan dalam hujan kemah tu macam mana, nak mengemas satu-satu. Ketelitian itu kita panggil, Hafiz, seni dalam berkemah tu. Ada seni. Mungkin kali ni yang pertama bukan main langgar. Mungkin langgar bagi kita. Sebenarnya kita yang menentukan kebahagiaan kita, Hafiz. Pakcik mula-mula masuk kan, pakcik pun pelik sebenarnya. Macam kenapa nak cantik-cantik kemah dengan toto ke atau cadar pun sudah cukup. Tapi sebenarnya kita nak letakkan positioning kita punya equipment kita tu macam mana. Lepas tu kebijakan kita nak susun dalam kereta pula. Itu pun ada. So bila kita buat macam tu, minda orang yang mungkin berusia macam pakcik ni akan, orang kata terangsang, dan dia tidak mati sebenarnya. Sebab itu berfikir. Sebab itu orang yang pencen, pakcik galakkan orang pencen kan, supaya bawa family dia, supaya dia berfikir. Kadang pencen kita dah penat kerja-kerja, tiba-tiba hilang. Kau pencen tak larat lah, pakcik? Tak larat pula. Tapi sebenarnya boleh. Boleh. Sihat. Ya, camping ataupun campsite sekarang dah ada kemudahan yang sangat-sangat dah mesra. Dengan tandas yang bagus, dengan keselamatan. Jangan takut. Jangan rasa macam, alamak aku kena makan rimau nanti. Tak ada. Ataupun alamak ada perompak datang. Tak ada. Mereka betul-betul jaga. Banyak cerita. Takutlah kan. Jadi sebenarnya kan, ini salah satu daripada budaya yang trend yang bagus sebenarnya, untuk kita sama-sama involve supaya kita dapat mewarnai satu nilai toleransi antar kaum. Jadi bila pakcik buat kempen kan, semua kaum kadang datang, dia tengok ada sofa lah ada kat dalam kemah tu, ada katil, ada macam-macam. Jadi kita rasa macam boleh komunikasi dengan orang baru. Jadi komuniti kita bukan terhad pada satu, kita dah besar ke komuniti orang yang minat dan kita dapat apa yang kita nak. Budaya pun makin sihat. Budaya makin sihat. Okey, tadi cakap ada sofa, ada katil dalam kemah. Inilah wujudnya glamping sekarang ni. Katanya perkataan glamping itu bermula pada perkataan glamorous. Glamorous camping. Betul. Jadi kebanyakan orang kan dia rasa macam dia tak nak lah orang kata yang messy yang macam tu. Dia tak nak.
kotor. Yelah macam Hafiz kan, serba elok daripada atas sama bawah kan. I feel attacked. Ya. Nak kena lotion semua, ada benda semua. Jadi orang-orang macam ni, dia pun berhak dan orang kata diberi peluang untuk camping. Selalu orang kita camping ni lecak-lecak, comot-comot, tak ada. Camping dan glamping, sebenarnya glamping ni adalah kita lebih menyusun atur cara kita dengan baik. Jadi semua tu bukan bawa lori, bukan. Banyak orang bawa lori ke? Tak ada sebenarnya. Semua tu barang-barang adalah compact. Jadi sebenarnya bila kita bertanya pada orang yang terdahululah camping, macam ni nak beli tilam dan sebagainya. Pak cik pun terkejut tau. Tilam tu pam je dah jadi tilam. Jadi bila kereta kita yang kecil pun boleh muat. Cuma kita nak mesrakan dengan bukan mewah tau. Orang ingat ini T20 punya camping. Sebenarnya siapa saja berhak berhak untuk camping macam tu. Dan benda tu kan Hafiz, kita akan rasa macam satu sweet memory. Dan bila kita kerja hari Isnin, kita tak sabar nak tunggu waktunya untuk kita camping. Macam pakcik, sebenarnya pakcik pergi camping ni, pakcik nak buat buku sebenarnya. Ilham tu makin banyak. Ilham. Kita tengok alam, kita boleh buat pantun. Sekali camping boleh dapat 100 pantun. Berapa pantun dah dapat? 100. Sekali ni lah. Cuba bagi sikit. Baik-baik bertanam nanas, jangan sampai terkena duri. Baik-baik badan berhias, jangan sampai memakan diri. Macam tu. Saya kena pergi camping dulu baru dapat. Jadi camping ni tempat pakcik, sebenarnya pakcik ada deklamator tau Hafiz. Jadi pakcik ada buku-buku yang untuk pakcik hafal, untuk deklamasi. Jadi sebenarnya tempat ini, suara-suara alam tu akan menyebabkan pakcik akan dapat momentum kelainan. Orang kata kan dia punya hashtag dia, yang tahu je tahu. YTJT. Betul, yang tahu je tahu. Pakcik dah masuk dalam dunia tu, pakcik tahu. Macam ni indahnya, ibarat kita ada satu dunia metaverse yang baru, yang semua orang dapat kenikmatan yang luar biasa. Betul. Dan alam juga makhluk ciptaan Tuhan kita. Okey pakcik, last word lah kepada mereka ini untuk ambil faham, ambil maklum apa yang pakcik kongsikan supaya tidak ada kesilapan ataupun minimalkan kesilapan sepanjang camping ke glamping. Betul. Sebenarnya satunya kita kena berlapang dada dan kita sentiasa kita kena ada teman-teman juga. Ada orang yang solo camping, ada juga yang family camping. Jadi berlapang dada untuk menerima mungkin teguran. Dan kita sebenarnya kan camping satu je asas dia adalah kebersihan itu. Macam mana kita masuk campsite tu, macam tu juga kita keluar. Dan kita memelihara alam tu. Janganlah pula kita mencantar pokok dan sebagainya. Tapi pakcik yakin kan orang-orang yang datang semua adalah jiwa yang bersih dan diorang sebenarnya pencinta alam yang sejati. #YTJT. Terima kasih pakcik atas perkongsian. Saya rasa bersemangat. Ya, semangat ya. Location ke mana? Ke Janda Baik. Dan pakcik suka untuk explore di tempat lain dengan macam-macam lagi. Pakcik yakin dengan adanya konten pakcik ni dapat memberi manfaat pada semua. Selalunya orang bagi konten campsite dan sebagainya. Tapi pakcik menerangkan macam mana untuk susun atur, nak masak dan sebagainya. #pakcik camping. Betul. Okey, memberi kepemahaman termasuklah memberi pemahaman kepada mereka yang menonton Senang Faham hari ini. Terima kasih sekali lagi pakcik. Sama-sama. Saya harap anda semua faham dalam Senang Faham. Make it short, make it sweet. Bye-bye.